Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Hari ini kita bertemu kembali dalam pendidikan Islam tingkatan 5, khususnya dalam bidang sirah dan tamadun Islam bagi pelajaran yang ke-16, iaitu Kerajaan Uthmaniyah bagi siri kedua. Untuk makluman pelajar sekalian, hari ini kita ingin mencapai standard pembelajaran yang ketiga, keempat dan kelima. Untuk pembelajaran standard pembelajaran yang pertama dan kedua, kita telah lalui pada siri yang pertama sebelum ini. Okey, apakah yang kita nak capai adalah pertama, menerangkan faktor-faktor kegemilangan kerajaan Uthmaniyah. Kedua, menerangkan faktor-faktor kemerosotan kerajaan Uthmaniyah. Dan yang ketiga, menjelaskan iktibar yang boleh diambil daripada pemerintahan kerajaan Uthmaniyah. Sebelum kita tumpu kepada pembelajaran hari ini, mari kita ingat kembali sejarah kerajaan Uthmaniyah secara cepat. Yang pertama, kerajaan Uthmaniyah berasal daripada nama Uthman bin Ertugrul, iaitu pengasas kerajaan Uthmaniyah. Tempoh pemerintahannya adalah daripada 1299 hingga 1924 Masihi. Kawasan pemerintahan kerajaan Uthmaniyah meliputi sebahagian besar benua Asia, Eropah itu sendiri dan juga Afrika. Bilangan pemerintah kerajaan Uthmaniyah adalah 37 orang. Antara nama pemerintah yang terkenal adalah Sultan Uthman bin Ertugrul, Sultan Murad I, Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Pemerintah pertamanya adalah Sultan Uthman bin Ertugrul dan pemerintahnya yang terakhir adalah Sultan Abdul Majid II. Dan yang terakhirnya, pusat pemerintahnya yang pertama di Sogod, yang kedua di Bursa, yang ketiga di Edirne dan yang keempat barulah di Istanbul. Ayuh kita lihat sekejap ketokohan sultan yang terkenal pada zaman kerajaan Uthmaniyah, iaitu Sultan Uthman bin Ertugrul, Sultan Murad I, Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Berikut adalah biodata ringkas berkaitan dengan Uthman bin Ertugrul. Seterusnya yang kedua itu Sultan Murad I bin Urkhan. Biodata untuk Muhammad Al-Fatih bin Murad. Dan yang keempatnya Sultan Sulaiman Al-Qanun bin Salim I. Berikut adalah biodatanya. Barulah kita masuk kepada standard pembelajaran yang ketiga, iaitu menerangkan faktor kegemilangan kerajaan Uthmaniyah. Ayuh kita lihat apakah faktornya. Ada 4 faktor utama. Yang pertama, faktor pentadbiran Sultan itu sendiri. Apakah dimaksudkannya? Yang pertama, peranan pemerintah yang sangat berkesan sebagai ketua tentera, ketua agama dan juga hakim tertinggi. Yang kedua, dalam sistem pentadbiran, pemerintah menyelaras pemerintahan dan keagamaan. Pemerintahan itu sendiri dan juga dalam bidang keagamaan malah dibantu oleh pegawai pentadbiran. Dan yang ketiga, menguasai laluan antara benua Eropah dengan benua Asia yang dinamakan Selat Dardanelles dan Selat Bosporus. Ini adalah faktor daripada faktor pentadbiran. Kita berpindah pula kepada faktor keilmuan. Yang pertama, Sultan telah menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan ilmu. Tak kiralah ilmu pengetahuan, ilmu pembangunan, ilmu falsafah, ilmu kesenian, seni bina, malah ilmu teknikal. Yang keduanya, pemerintah menaik taraf dan membina institusi masjid seperti Masjid Kasbah di Algeria untuk merancangkan aktiviti keagamaan. Inilah faktor yang kedua, iaitu keilmuan. Faktor yang ketiga adalah sosial, pergaulan. Apakah penerangannya? Jom kita lihat. Pertama, dalam bidang sosial,
kerajaan menjaga kebajikan rakyat dengan memberi bantuan kepada golongan yang memerlukan. Kebajikan sangat dijaga. Yang kedua, kerajaan mewujudkan suasana harmoni dalam masyarakat. Dan yang ketiga, sistem wakaf yang bersistematik meliputi keperluan asas, pendidikan dan juga kesihatan. Dan faktor yang terakhir adalah faktor ketenteraan. Disebabkan ketenteraan hebat ini, maka gemilanglah kerajaan Uthmaniyah. Jom kita lihat kenapa tentera dikatakan antara faktor kegemilangan. Yang pertama, semangat jihad yang tinggi dalam kalangan tentera demi agama dan negara. Ini yang dituntut oleh Islam. Maka berjayalah dia. Yang kedua, kebajikan tentera dijaga dengan penyelarasan sistem kenaikan pangkat, imbuhan dan kelengkapan senjata yang lengkap. Keempat-empat faktor ini menyebabkan kerajaan Uthmaniyah gemilang, iaitu pentadbiran, keilmuan, sosial dan juga ketenteraan. Seterusnya kita lihat pula faktor kemerosotan kerajaan Uthmaniyah. Tadi sebentar kita lihat kegemilangan, sekarang kemerosotan. Apa faktor dia? Jom kita lihat. Yang pertama, teknologi tentera yang ketinggalan berbanding kuasa barat menyebabkan kekalahan dalam peperangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemerosotan ekonomi, bebanan hutang negara yang terlampau tinggi. Dan yang ketiga seterusnya adalah mewujudnya gerakan menuntut kemerdekaan oleh wilayah-wilayah yang kecil menyebabkan negara mula tidak stabil. Yang keempat, sistem pendidikan yang lemah menyebabkan kekurangan tenaga mahir untuk membangunkan negara. Makin kurang tenaga bijak pandai, maka pembangunan negara makin perlahan. Yang kelima, persaingan politik dalam istana itu sendiri dan perebutan kuasa dalam kalangan putera raja untuk mendapatkan kuasa. Na'udzubillah. Inilah kelima-lima faktor yang menyebabkan kerajaan Uthmaniyah mula merosot. Setelah kita pelajari daripada awal hingga akhir berkaitan dengan kerajaan Uthmaniyah, marilah sama-sama kita mengambil iktibar daripada pemerintahan kerajaan ini. Sebagai umat Islam, kita hendaklah memilih pemimpin yang berwibawa supaya urusan pentadbiran berjalan dengan lancar. Seterusnya, kita sebagai umat Islam hendaklah memperbanyakkan penerokaan ilmu agar mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Seterusnya, sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa menghayati semangat cinta akan negara, patriotisme, agar rela berkorban mempertahankan negara daripada diserang musuh. Yang keempat, kita sebagai umat Islam hendaklah sentiasa berpegang pada ajaran Islam supaya hidup kita diberkati Allah. Dan yang terakhirnya, kita hendaklah menolak campur tangan sebarang campur tangan asing untuk menjaga kedaulatan negara. Ayuh sama-sama kita membina negara yang hebat, yang berpandukan dengan sunnah dan Al-Quran dan juga sunnah dalam pemerintahan. Jom kita jadikan generasi kita generasi yang berjaya untuk dunia dan juga berjaya di akhirat, insya-Allah. Sekadar itu untuk pelajaran kita pada kali ini berkaitan dengan sirah ataupun sejarah daripada kerajaan Uthmaniyah. Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT. Apa yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Saya memohon maaf sekiranya ada tersalah kata, tersasul bicara dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.